Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Xiaomi baru je lancarkan telefon pintar Mi 10T Pro. Ramai yang cakap-cakap pasal telefon ni sebab apa? Dia guna chip Snapdragon 865 yang terbaik di pasaran dengan harga di bawah RM2,000. Dengan harga yang lebih rendah daripada biasa ni, mesti ada benda yang dikorbankan. Ia mungkin penting untuk seorang yang lain tapi kurang penting untuk orang yang lain kan. Jadi kita cuba bedah siasat. Kenapa jangan beli Mi 10T Pro? Sebelum tu, saya nak terangkan bahawa video ini tidak ditaja oleh sesiapa. Xiaomi bagi pinjam telefon ni untuk saya uji sendiri dan saya bebas keluarkan sebarang pendapat mengenainya. Mula-mula, kita cuba bedah secara ringkas kotak telefon Mi 10T Pro ni. Tak ada apa yang special pun dengan kotak ni. Kotak biasa je kan. Dalam dia, ini semua ada manual dan ini antara tarikan dia kak. Ada casing antibakteria. Dan lagi bawahnya dia ada kepala pengecas 33 watt dan kabel USB-A ke USB-C. Okey, biasa je. Tak ada apa yang special atau pelik pada kotak ni. Xiaomi pun memang tak bagi phone telinga dalam kotak. Apa yang ada tu pun tak ada. Katanya nak kurangkan kos. Kita cerita sikit pasal spek telefon ni. Dia ada chip Snapdragon 865 dan ada 5G. Ada RAM dari jenis LPDDR5 sebesar 8GB dan storan dia UFS 3.1 256GB. Skrin dia seluas 6.67 inci daripada jenis LCD dengan kadar penyegaran atau refresh rate 144Hz. Ini kelebihan utama dia, kelebihan yang paling besar. Lepas tu bateri pula. Bateri dalam ni 5000 mAh dan menyokong penyisian pantas 33W. Dekat belakang ni dia ada 3 kamera dengan kamera utama 108MP, kamera ultralebar 13MP dan kamera makro 5MP. Dekat depan pula dalam lubang kecil ni ada kamera 20MP. Pengimbas cap jari dia pula terletak kat sisi ni digabungkan dengan butang kuasa. Lepas tu telefon ni ada speaker stereo tapi tak ada jack audio 3.5mm. Harga jualannya pula di Malaysia ialah RM1,999. Okey, selesai. Sekarang kita masuk tajuk utamanya. Kenapa jangan beli Mi 10T Pro? Kalau anda pernah tengok video 5 terbaik saya, untuk kategori bawah RM2,000 ni, anda boleh dapatkan peranti flagship berkuasa tinggi tetapi ada benda yang dia kena korbankan. Untuk Mi 10T Pro ni, kekurangan terbesarnya adalah pada skrin dia sebab dia guna LCD. Walaupun refresh rate dia 144Hz, tapi dia guna LCD, bukan AMOLED. Perbezaan antara LCD dan AMOLED ni sebenarnya agak besar. Skrin AMOLED ni, dia bukan sahaja lebih cerah, tapi warna hitam dia lebih hitam dan warna yang lain lebih terang bertenaga. Lagi-lagi kalau tengok video yang ada HDR. Lepas tu kan, skrin Mi 10T Pro ni, kalau tengok di luar bangunan waktu panas lah kan, kita bandingkan dengan Poco F2 Pro yang guna AMOLED, memang Poco punya skrin lebih cerah lah, lebih boleh dilihat berbanding Mi 10T Pro. Ramai yang mengadu kan, harga dekat RM2,000 tapi bagi skrin LCD. Dalam hal ni, Xiaomi korbankan skrin LCD ni untuk bagi refresh rate 144Hz. Tapi anda ada pilihan lain untuk telefon Xiaomi. Kalau nak AMOLED, boleh beli Poco F2 Pro. RM1,999 tapi dapat storan 64GB je lah. Atau anda nak AMOLED dan 90Hz. Ada di Mi 10. Tapi harga dia dekat RM3,000 lah pula. Satu lagi masalah yang saya nampak di skrin Mi 10T Pro ni adalah teknologi adaptif dia. Menurut Xiaomi kan, teknologi adaptif ni membolehkan skrin dia walaupun 144Hz tapi dia berubah. Dia boleh kurang sendiri. Macam kalau tengok galeri gambar, jadi 50Hz. Kalau tengok video, boleh pergi 30Hz sampai 60Hz. Kalau main game, daripada 60Hz ke 90Hz ke 144Hz ke, semuanya secara automatik. Itu kata Xiaomi lah. Tapi kan, kalau kita tengok dalam setting tu kan, kita pergi untuk refresh rate ni, dia ada 3 pilihan. 60Hz, 90Hz dan 144Hz. Tak ada auto pun. Ada masalah? Saya nampak ada masalah di situ. Saya ni pemain tegar game Pokemon Go dan ia menyokong 90Hz. Dah banyak telefon yang 90Hz kan, skrin 90Hz. Saya dah cuba main Pokemon Go dan ia memang lebih lancar daripada skrin 60Hz. Tapi dengan Mi 10T Pro ni, bila saya tetapkan pada 144Hz, dia jadi tak selancar 90Hz. Saya nampak macam 60Hz je. Tapi bila tukar tetapan kepada 90Hz, dia baru lancar 90Hz. Jadi nampak macam adaptif tu tak menjadi. Saya harap ni cuma masalah perisian je lah dan ia akan dibaiki dalam kemas kini yang akan datang. Seterusnya pasal sistem bunyi. Telefon ni dia ada speaker stereo. Satu kat atas ni dan satu lagi kat bawah ni.
Tapi ni macam masalah peribadi saya lah. Telefon ni speaker stereo dia, speaker bawah ni kan dekat sebelah kiri. Jadi macam ni lah, bila kita biasa macam tengok video lah, contohnya YouTube kan, kita nak tengok secara melintang, kita letak macam ni kan. Selalunya kita pusing macam ni, jadilah speaker bawah ni tertutup. Jadi tak dengar lah pula kan bunyi sebelah ni. Mesti bila kita pusing kan, dia tak ikut pusing pula. Oh, rupa-rupanya saya lock screen. Jadi saya kena pergi ke menu, saya unlock screen balik untuk rotation kan. So baru pusing balik. Barulah kita boleh dengar bunyi stereo dekat kiri dan kanan. Satu lagi tentang bunyi ni kan. Ni saya harap masalah perisian jugalah. Bila sambung phone telinga Bluetooth, bunyi dia rendah sangat, tak kuat. Sebab saya guna phone telinga Bluetooth TWS kan, bila saya sambungkan, saya kena maxkan volume dia baru boleh dengar macam biasa. Tapi kalau phone telinga yang sama, saya sambung pada telefon lain, separuh volume pun dah sama kuat macam bila sambung ke Mi 10T Pro ni. Nak cucuk phone telinga berwayar dah tak ada pula jack audio. Lepas tu, pasal pengimbas cap jari dia yang kat tepi ni. Pada hemat saya lah, pengimbas cap jari CC ni kat tepi paling susah nak digunakan berbanding cap jari belakang atau cap jari dalam skrin. Sebab apa kan? Kalau cap jari CC ni, dia boleh digunakan untuk satu tangan je. Kalau macam ni memang khas untuk tangan kanan lah. Jadi bila tangan kiri tu, kena set pada jari lain. Masalah lagi besar, kalau letak atas meja, dia jadi susah. Kalau kita letak cap jari kan, pada ibu jari, kena letak semua jari simpan baru senang guna. Tapi kalau cap jari kat depan, senang je boleh sentuh terus. Lepas tu satu lagi kan, dia sebab gabung dengan butang kuasa ni, ada masa tu kadang-kadang kita nak tutup skrin, dia jadi pergi buka pula. Ni bila dah bergabung dengan butang kuasa pengimbas cap jari. Dan kamera belakang ni, ya Allah, punyalah tebal. Ni antara kamera belakang paling tebal lah saya tengok. Kita dah pasang casing yang Xiaomi bagi ni pun, nampak lagi ketebalan dia. Jadi macam selalu takut lah kalau nak letak atas meja ni, takut calar kamera dia. Lepas tu ada satu benda lah yang saya tak faham pasal kamera belakang Xiaomi ni. Dia kata dia ada 3 kamera je. Dan yang atas ni paling besar kan, 1. Lepas kat bawah ni ada 4 lubang. 2 kamera lain, kamera terlebar dan kamera makro, dan satu lagi LED flash. Yang satu lagi ni tak tahu lah pasal Xiaomi pergi letak. Ada siapa yang tahu? Boleh beritahu saya. Untuk telefon flagship ni, Mi 10T Pro ni dia kekurangan beberapa ciri premium. Dia ada speaker stereo tapi dia tak kalis air dan tak ada pengecas wireless. Lepas tu tak ada kamera telefoto. Dia kata dia ada zoom digital 30 kali. Tapi itu gambar yang di crop daripada sensor kamera yang besar tu, 108 megapiksel. Jadi bayangkanlah kalau anda ambil gambar 108 megapiksel sendiri pun, anda boleh zoom dan anda crop bahagian tu, katakan jadi 30 kali. Jadi memang macam tu pun zoom digital berfungsi. Tapi anda tahu tak, masalah terbesar telefon Xiaomi ni sendiri adalah MIUI. Sebab apa? Ada banyak sangat iklan dalam MIUI ni. Anda buka app screener ni, ada iklan. Kalau nak install apps, kena keluar iklan dulu, baru anda boleh lancarkan apps tu. Buka file manager, ada apps menunggu. Dalam apps music ni pun ada iklan kat atas tu. Dalam Teams pula, banner iklan tu bergantung-gantung kat atas je. Buka Mi browser, bawah tu main banyak recommendation. Iklan lah semua tu. Lepas tu ada satu bahagian folder ni, more apps. Ini pun semua iklan-iklan yang, ini semua apps yang nak direkomend oleh iklan. Jadi dalam MIUI ni, kadang-kadang kan, anda kena tengok iklan dulu barulah boleh pakai apps tu. Tu belum kira lagi bloatware, macam dalam more apps tadi. Anda fikir anda boleh padam semua iklan tu dengan satu butang dalam setting je? Tak semudah itu. Anda kena pergi setiap aplikasi, masuk dalam setiap setting yang berbeza untuk padamkan iklan-iklan dalam setiap apps. Jadi ini dia kekurangan Mi 10T Pro yang saya nampak lepas minggu pakai telefon ni. Saya pun faham lah Xiaomi nak kurangkan kos, jadi dia kena kurangkan beberapa fungsi dan tambah iklan dalam telefon tu. Macam dengan anda? Adakah anda sanggup hidup dengan kekurangan dalam Mi 10T Pro ni bersama iklan-iklan tersebut? Kalau anda boleh, maka telefon ni memang layak untuk anda. Jadi anda boleh nikmati prestasi tinggi Mi 10T Pro pada harga yang rendah. Anda ada pendapat atau cadangan yang nak ditambah? Boleh tinggalkan dalam ruangan komen di bawah ni. Nanti kita boleh bincang ramai-ramai. Kalau anda sukakan video ni, tekanlah like dan jangan lupa subscribe saluran YouTube Soya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Sentiasa jaga diri anda, selalu pakai topeng muka di luar, sentiasa jaga kebersihan diri dan selalu cuci tangan. Kita jaga kita dan kita jaga keluarga dan rakan-rakan kita. Saya Najib dari Soya Cincau. Saya mendoakan semua penonton sentiasa mendapat lindungan daripada Ilahi. Semoga kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.